Muhammad is a liar. Liar? Where's the lie and where's the truth when it hasn't been spoken yet? These are Arabs who have betrayed the religion of their fathers. They follow a lunatic they call a prophet. Who's stronger now? Your master or this one god of yours? Say Hubal is your god! Say it! To this inhumanity has come a man. These letters from Muhammad, messenger of God, to the rulers of the world, call the world to Islam. Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority? God sent Muhammad as a mercy to mankind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam Segalanya Mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Apa khabar adik? Sihat? Apa khabar adik-adik? Lama sudah tak berjumpa. Hari ini kita jumpa. Kita belajar sama-sama. Belajar apa adik? Ya, belajar subjek pendidikan Islam. Adik-adik sihat? Jadi syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan nikmat kesihatan, dan yang paling best adik-adik, kita dapat berada dalam majlis ilmu, kita membincangkan tentang hal agama kita. Dan pada kali ini adik-adik, kita akan membincangkan berkaitan dengan sirah. Okey, Ustaz Mi tak nak buang masa sebab tajuk yang kita akan bincang pada hari ini agak banyak. Jadi kita akan tengok terus tajuknya, iaitu hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tingkatan 2 bidang sirah. Tajuknya terbitnya Fajar Dakwah. Tingkatan 2, tajuk terbitnya Fajar Dakwah. Jadi pada kali ini adik-adik boleh tengok dalam buku teks adik-adik. Ustaz Mi akan kupas semua yang berkaitan dengan tajuk ini di dalam buku teks adik-adik. Jadi ambil buku teks, jadikan sebagai rujukan, dan adik-adik tengok pada tajuk terbitnya Fajar Dakwah, dan kita akan mulakan pada muka surat 146 sehinggalah pada 153. Okey adik-adik, dah bersedia? Betul? Okey, sekarang kita baca doa dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, jadi adik-adik dah bersedia? Adik-adik baca doa tak? Cantik. Kita dah mula baca doa, dan kita dah minta pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita untuk memahamkan tajuk pada kali ini. Ingat adik-adik, tajuk kita pada kali ini ialah sirah. Jadi sirah dia berkaitan dengan fakta. Mau ataupun tidak, adik-adik kena hafal fakta-faktanya. Mudah-mudahan adik dapat jawab dalam peperiksaan nanti. Okey. Bagaimana biasa adik-adik, sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini. Okey, yang pertama yang adik-adik kena tahu, kena hadam betul-betul ialah dakwah secara sulit. Okey, menyatakan dakwah secara sulit. Yang kedua, kita akan tahu tentang dakwah secara terang-terangan. Yang ketiga, kita akan tahu tentang strategi dakwah. Yang keempat, menyatakan hikmah strategi dakwah tersebut. Yang kelima, faktor penentangan kaum musyrikin. Yang keenam, bentuk penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Yang ketujuh, menyatakan keadaan masyarakat Arab setelah menerima dakwah Rasulullah SAW. Yang ke-8, menyatakan faktor kejayaan dakwah Rasulullah SAW. Yang ke-9, menyatakan iktibar daripada dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dan yang ke-10, bagaimana biasa adik, Ustaz Mi akan letakkan 25 soalan quiz Google Form di bahagian deskripsi di bawah ni. Setelah adik-adik mempelajari tajuk kita pada hari ini, adik-adik cuba jawab. Mudah-mudahan dia dapat mengukuhkan lagi kefahaman adik-adik tentang tajuk ini. Okay adik, dah bersedia? Tak sabar nak tahu tentang pembelajaran kita hari ini? Ya, semangat yang macam tu yang Ustaz nak. Okey, jadi tengok yang pertama. Okey, yang pertama ni adik-adik,
sebagai nak memulakan kisah kita ataupun cerita kita pada hari ini. Okey, Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira. Ingat lagi surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ayat itu bermula daripada ayat itu Nabi Muhammad SAW secara rasminya dilantik menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, mula dengan situ. Okey, bila dah bermula dengan situ, Nabi dah dilantik, kemudian firman Allah ataupun wahyu terhenti selama 40 hari. Selepas 40 hari barulah turun wahyu yang kedua. Ya, firman Allah yang seterusnya. Okey, adik-adik tengok di paparan yang Ustaz Mi letak ni. Kita tengok yang pertama, dakwah Nabi secara sulit. Misi dakwah Rasulullah SAW bermula apabila turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mula-mula sekali. Turun wahyu ni barulah bermula satu dakwah, dipanggil dakwah secara sulit. Dakwah ini ataupun wahyu ini turun selepas sahaja Nabi Muhammad SAW melalui satu kawasan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendengar satu suara. Dengar satu suara disebut apa? Ya Muhammad, anta Rasulullahi haqqan. Wahai Muhammad, kamu adalah Rasulullah, iaitu utusan Allah yang benar. Bila Nabi dengar macam tu adik-adik, dia tengok atas. Bila dia tengok atas, dia terkejut. Dia terkejut melihat satu sosok tubuh yang dulunya yang mereka pernah berjumpa. Maksudnya Nabi pernah berjumpa. Di mana? Di Gua Hira dulu, ketika wahyu pertama turun. Tapi kali ni dalam bentuk yang lain. Bentuk macam mana? Bentuknya ialah lelaki itu duduk di antara langit dan bumi. Sangat besar dan sangat menakutkan Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Jadi bila turun, bila Nabi nampak je macam tu, adik-adik, bila dia nampak macam tu, dia terus terkejut. Lepas itu dia balik rumah, dia kata dassiruni, tolonglah selimutkan aku. Lalu Siti Khadijah, iaitu isteri Nabi Muhammad SAW, menyelimutkan Nabi. Masa selimutkan itulah, selepas Nabi diselimutkan, maka turunlah ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Maksudnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu. Maka ucapkanlah dan ingatlah kebesarannya, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah perbuatan yang keji. Surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 5. Ayat ni turun. Dalam ayat ni dia ada tulis kat situ berselimut. Apa maksud berselimut, adik-adik? Maksudnya ketika Nabi Muhammad SAW sedang berselimut, itulah wahyu ini turun. Begitu. Jadi adik-adik, kita tengok seterusnya. Rasulullah lepas dapat je ayat ni, lalu dia menjadi satu tanggungjawab Rasulullah SAW untuk melaksanakan tugas yang pertama, iaitu misi dakwah, iaitu dakwah secara sulit terlebih dahulu. Okey adik-adik, kita tengok seterusnya. Dakwah secara sulit ini, iaitu Nabi menyeru individu daripada keluarga terdekat daripada sahabat rapat. Bermula dengan sahabat rapat dulu. Kemudian mereka yang terawal memeluk Islam antaranya ialah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Talib, yang ketiga Zaid bin Harisah, yang keempat Abu Bakar As-Siddiq. Ni mula-mula sekali. Selepas Nabi pergi pada keluarga dan sahabat terdekat, inilah yang pertama ataupun golongan terawal yang memeluk Islam. Okey, kemudian Nabi selepas Nabi mengislamkan golongan yang pertama ni, ada satu orang namanya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang paling dekat, berjaya berdakwah pula kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang menjadi tonggak kepada Islam selepas itu. Antaranya ialah Sayyidina Uthman bin Affan, yang kedua Abdul Rahman bin Auf. Okey, kemudian
Seterusnya, umat Islam hanya berjumpa dan solat secara bersembunyi di lorong ataupun di lembah untuk mengelakkan daripada ancaman kafir Quraisy, daripada musyrikin Quraisy. Mereka tak nak diancam, mereka tak nak orang kata berganggu apa yang mereka nak buat, iaitu solat. Maka mereka beribadah dan solat dalam tempat yang tersembunyi, iaitu di lorong ataupun di lembah. Okey. Kemudian yang kelima, pusat dakwah pada masa ini ialah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Inilah pusat dakwah, tempat Nabi mendidik jiwa-jiwa sahabat-sahabatnya untuk kekal istiqamah dalam perjuangan Islam, dan disitulah Nabi mendidik tauhid dan sebagainya kepada para sahabat-sahabatnya. Okey, dakwah secara sulit ini berapa lama berlangsung, adik-adik? Dia berlangsung selama 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun inilah Nabi menguatkan para sahabatnya, menggentalkan ataupun menjadikan jiwa mereka kental untuk menempuh segala cabaran-cabaran dalam medan dakwah, selama mana mereka terus orang kata apa, memperjuangkan dakwah ini. Nabi terus memberikan motivasi, memberikan firman-firman Allah, memberikan lagi kekuatan jiwa mereka. Begitu dalam tempoh 3 tahun. Okey. Kemudian barulah seterusnya berlaku yang kedua. Yang tadi dakwah secara sulit, kemudian berlakulah yang kedua, turunnya ayat Allah Ta'ala mengarahkan Nabi, memberikan tanggungjawab pada Nabi untuk dakwah secara terang-terangan. Allahu Akbar. Secara terang-terangan. Inilah orang kata apa, satu cabaran pada Nabi. Jadi dakwah secara terang-terangan ni, dakwah secara terang-terangan ini dibahagikan kepada dua. Bermula dengan kaum kerabat dulu. Iaitu dalam surah Asy-Syu'ara ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Maksudnya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Okey, waktu ni turun ayat ni menunjukkan Allah Ta'ala memberi tanggungjawab pada Nabi untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan, bermula dengan kaum kerabat dulu tadi. Mula dengan kaum kerabat. Sebab tu kita pun, kalau kita nak mula misi dakwah, jangan terus pergi keluar. Kita mulakan dengan keluarga kita dulu. Nampak? Begitulah. Jadi seterusnya adik-adik, kepada masyarakat awam. Ayat dia macam mana? Di dalam surah Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Allahu Akbar. Inilah cabaran pada Nabi apabila selepas saja dia menguatkan kaum kerabat ni, menyampaikan kepada kaum kerabat secara terang-terangan, dia teruskan lagi misi dakwahnya kepada masyarakat awam. Okey, faham adik? Setakat ni? Faham? Cantik. Okey, seterusnya kita tengok strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang kata apa? Nak memulakan dakwah, Nabi memerlukan strategi. Ini yang kita akan ambil pengajaran nanti. Kita dalam apa saja pekerjaan kita, tambah pekerjaan yang besar-besar. Ni nak periksa ni SPM, nak periksa ni di dalam apa STPM. Kita memerlukan satu strategi. Macam itulah Nabi. Nabi dia nak sampaikan Islam. Misi dia dakwah Allah, menyelamatkan manusia daripada masuk neraka Allah. Tu misi yang besar. Bukan kecil-kecil punya adik-adik. Jadi strategi mesti ada. Apa strategi dia? Yang pertama, ucapan awal. Nombor 1, ucapan dakwah. Apa Nabi buat? Baginda naik ke Bukit Safa dan mengajak masyarakat Mekah beriman kepada Allah dan meyakini hari kiamat. Nabi mengajak mereka berada di Bukit Safa. Kemudian Nabi panggil mereka. Nabi panggil mereka. Bila Nabi panggil mereka, Nabi mengatakan kepada mereka, wahai kaumku, dia kata, kaum musyrikin, wahai kaum Quraisy, kalau aku katakan pada hari ini ada satu kumpulan yang nak menyerang kamu, sama ada pagi ataupun petang, kamu percaya ataupun tidak? Itulah lebih kurang maksud dia. Kemudian di antara mereka mengatakan, ya, kami percaya. Sebab Nabi ni dia ada gelaran Al-Amin, orang yang paling amanah,
orang yang paling dipercaya. Jadi semua orang percaya. Bila dah dengar macam tu, Nabi terus cakap. Nabi kata apa? Aku datang untuk memberikan peringatan. Peringatan apa? Peringatan supaya kamu terselamat daripada azab yang pedih. Bila dengar je macam tu, Abu Lahab pun kata, Taballaka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Adakah perkara yang macam ni yang kamu nak ceritakan ini, kamu panggil kami ramai-ramai? Disitulah Abu Lahab melakukan penentangannya. Bermula penentangan Abu Lahab, kebencian Abu Lahab, permusuhan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW sehingga akhir hayatnya. Sehinggalah turun ayat surah Al-Masad yang menceritakan Allah Ta'ala mencelakakan Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, kan? Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Okey? Ingat lagi adik-adik? Itu. Jadi yang kedua, Nabi mencari sokongan. Macam mana Nabi buat? Nabi bertemu dengan kabilah Arab yang datang ke Mekah pada setiap musim haji, dan pertemuan berlaku pada malam hari. Sebab apa malam hari? Sebab tak nak berlaku ancaman daripada pihak musyrikin Mekah pada waktu tu. Nak mengelakkan berlaku, orang kata apa? Penentangan daripada musyrikin Mekah. Jadi Nabi buat secara rahsia. Okey, jumpa pada waktu malam. Lepas itu menyampaikan dakwah kepada mereka yang datang. Begitu. Kemudian yang ketiga, mencari tempat yang selamat. Nabi cari tempat selamat. Macam mana? Nabi menggalakkan umat Islam berhijrah ke Habsyah, kerana negaranya aman dan mempunyai raja yang baik. Jadi Nabi menggalakkan umat Islam ni yang dah masuk Islam ni pergi ke Habsyah. Terpaksa melintasi Laut Merah untuk sampai ke Habsyah, belah Afrika. Jadi di sana, kenapa nak kena pergi sana? Kerana di sana ada satu raja, namanya Raja Najasyi, yang sangat adil, yang sangat baik. Dan Raja Najasyi pun last sekali masuk Islam secara rahsia. Nampak adik? Cantik. Yang keempat, mengadakan jamuan. Ini strategi dia. Yang keempat, mengadakan jamuan. Macam mana? Nabi Muhammad SAW menjemput seluruh keluarga Bani Muttalib ke jamuan makan dan menyampaikan ajaran Islam. Ada yang terima, ada yang tak diterima. Tapi ini strategi. Yang penting ada strategi dan kita buat. Inilah 4 strategi Nabi dalam menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Nampak adik? Cantik. Seterusnya, hikmah strategi dakwah. Kita akan tengok pula apakah hikmah di sebalik strategi dakwah yang Nabi buat tadi ni. Okey, kalau kita tengok ada 2. Satu, strategi dakwah secara sulit, apa hikmah dia? Yang kedua, strategi dakwah secara terang-terangan, apa hikmah dia? Jadi kita tengok yang pertama. Yang pertama iaitu secara sulit, apa hikmah dia? Memantapkan akidah umat Islam yang masih baru dengan ajaran Islam. Jadi Nabi dia duduk di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, dia mantapkan akidah tu. Begitu yang pertama. Yang kedua, memastikan ajaran Islam dapat diterima tanpa gangguan. Tu secara sulit. Dia nak kuatkan yang mana yang ada tu, kuatkan dulu sebelum nak keluar secara terang-terangan. Buat yang tu dulu, bagi kuat yang tu dulu, bagi kukuh yang tu dulu, bagi faham yang tu dulu. Nampak adik? Tu strategi. Dan kemudian untuk kemaslahatan dan menyelamat nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Jadi buat secara sulit ni nak menyelamatkan nyawa. Kalau turun, mungkin mereka ada yang mati dan sebagainya. Begitu. Yang kedua, secara terus terang ataupun terang-terangan. Okey, yang kedua kita tengok dia punya hikmah dia. Yang pertama, menyuntik semangat dakwah di dalam diri umat Islam. Okey, yang kedua, menimbulkan rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syiar Islam. Yang ketiga, kemaslahatan untuk menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Ini adalah hikmah strategi dakwah. Seterusnya adik-adik, kita tengok faktor penentangan kaum musyrikin. Mungkin kita ada tertanya-tanya, kenapa orang musyrikin ni marah? Kenapa orang musyrikin ni menentang? Kenapa orang musyrikin ni memusuhi? Sedangkan yang Nabi bawa tu benda yang simple. Apa masalahnya kan? Dia ada sebab dia, adik-adik. Dia ada sebab dia. Apa dia? Kita tengok faktor dia. Yang pertama, faktor agama.
Kenapa susah sangat ni? Yang pertama, faktor agama, masih berpegang teguh dengan kepercayaan nenek moyang. Ni dah lama sangat ni berpegang teguh dengan amalan menyembah berhala ni. Lama sangat. Lalu iaitu percaya Tuhan berbilang-bilang. Mereka menolak keesaan Allah dan menafikan hari kebangkitan. Itu pahaman demo ni. Pahaman demo pula. Ni pahaman mereka ni, kan? Pahaman mereka yang ni. Okey, kemudian yang kedua, sosial. Sosial, mereka berpegang teguh dengan semangat perkauman dan mengamalkan perhambaan. Oleh itu mereka menolak persamaan taraf dan keadilan masyarakat yang dibawa oleh Islam. Bercanggah dengan pahaman mereka sebelum ni, pegangan mereka sebelum ni, iaitu semangat perkauman. Semangat perkauman. Hamba-hamba tak ada persamaan, tak ada. Yang kita nak solat jemaah, dalam satu solat jemaah tu ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang susah dan sebagainya. Tak nak. Ni semangat perkauman. Jadi mereka tak boleh nak terima bila Islam masuk, Islam menyama tarafkan mereka semua. Tak boleh. Nampak? Mereka tak boleh nak terima. Ni faktor sosial. Kemudian yang ketiga, faktor penentangan kaum musyrikin ialah politik. Apa dia? Golongan bangsawan dan kaya tidak mahu kehilangan kuasa. Ni terkunci dia, kehilangan kuasa tak ada. Mereka melihat Islam sebagai ancaman yang membahayakan kepimpinan mereka. Mungkin last sekali mereka tak ada kuasa lagi. Jadi takut kehilangan kuasa, lakukan penentangan. Nampak adik? Okey, yang keempat, ekonomi. Ekonomi macam mana? Golongan pengukir dan peniaga berhala berasa ekonomi terjejas. Kenapa? Hal ini kerana Islam melarang penyembahan berhala. Bila habis dah berhala hancur, semua orang kata berhala dihapuskan, mana lagi nak datang orang kata apa, punca mata pencarian mereka. Sedangkan mereka adalah pengukir berhala dan sebagainya. Jadi golongan macam ni pun menentang, memusuhi, membenci sehabis-habisnya kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak adik? Okey, ini faktor penentangan. Tengok seterusnya, bentuk penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok yang pertama. Nabi bertemu dengan Abu Talib. Nabi bertemu dengan siapa? Nabi bertemu dengan Abu Talib. Kaum musyrikin cuba mempengaruhi Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menghalang usaha dakwah baginda. Sebab Abu Talib dengan mereka ni sangat, orang kata apa, sangat rapat. Jadi dia bagi tahulah pada Abu Talib, tolonglah bagi tahu dekat anak kamu tu, kan? Anak menakan kamu tu, anak saudara kamu tu, bagi tahulah, berhentilah daripada nak dakwah ni. Lalu apa dijawabkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi jawab di dalam, adik-adik boleh tengok di Spektrum Ilmu, di dalam buku teks adik-adik tu, apa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib. Dia kata apa? Demi Allah, walaupun kamu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku kerana hendak menghalangku daripada berdakwah, aku tidak akan sama sekali meninggalkannya. Inilah jawapan Nabi Muhammad SAW kepada bapa saudaranya Abu Talib. Ketika bertemu dengan Abu Talib, ini bentuk-bentuk penentangan. Itu pertama, memburuk-burukkan dakwah Islam, iaitu dengan memesongkan perhatian masyarakat Mekah daripada dakwah baginda melalui syair. Mereka terkenal dengan syair, cipta syair yang hebat-hebat, buruk-burukkan, kan? Terpesongkan lagi akidah perhatian mereka dengan syair-syair ni, serta memburuk-burukkan baginda dan umat Islam. Ni bentuk-bentuk penentangan dia. Kemudian yang ketiga, menyeksa dan menyakiti umat Islam, menyakiti dan menyeksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kena seksa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam dakwah ni, yang permulaan ni tadi ni, apa jadi pada Nabi? Nabi pernah ketika sujud, dia letakkan najis, perut unta najis ni letak di atas belakang Nabi tengah sujud. Lalu anak dia Fatimah membersihkannya. Allahu Akbar. Kemudian Nabi kalau berjalan di lorong-lorong di kota Mekah akan dilemparkan dengan najis. Kemudian Nabi dihina sesungguh-sungguhnya sampai mengatakan Nabi ni orang gila.
Jangan dengar cakap dia. Allahu Akbar. Tu Nabi dan umat Islam dan para hamba diseksa oleh majikan seperti Bilal bin Rabah. Ni semua popular cerita ni dia adik-adik. Dibaringkan di tengah panas, diletakkan batu di atas badan dia. Ahadun ahad, ahadun ahad disebut. Allah Ta'ala tu Esa, Allah Ta'ala tu Esa, Allah Ta'ala tu Esa. Walaupun macam tu dibuat oleh Umayyah bin Khalaf, dia punya orang kata apa, tuan dia. Bilal bin Rabah ni hamba, diseksa begitu. Dan yang paling dahsyat adik-adik ialah Sumayyah. Adik-adik kenal Sumayyah? Sumayyah ni diseksa, satu family kena seksa. Dipanggil keluarga Yasir. Tu dalam Hijaz kan dia pernah nyanyi kan, sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana. Kan? Pernah dengar kan? Ni keluarga Sumayyah. Dan Sumayyah sendiri kan dibunuh oleh Abu Jahal. Allahu Akbar. Abu Jahal membunuh Sumayyah dengan menikam kemaluannya. Sumayyah merupakan, dalam spektrum ilmu adik-adik boleh tengok, Sumayyah ialah wanita pertama yang mati syahid. Beliau dan keluarganya diseksa oleh Abu Jahal. Satu family kena seksa dia. Allahu Akbar. Dalam nak mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab itulah kita bila dapat iman, kita jagalah betul-betul adik-adik, pertahanlah sungguh-sungguh. Okey, kemudian tawaran. Tawaran dia ialah memberi tawaran pangkat, harta dan wanita kepada Rasulullah SAW dengan syarat baginda menghentikan dakwah. Ni diberikan pangkat harta pada Rasulullah SAW. Adakah Rasulullah SAW terima adik-adik? Rasa-rasa adik-adik, adakah Rasulullah SAW terima? Minta maaf, Rasulullah takkan terima. Sebab tengok tadi, dengan Abu Talib pun dia kata, kalau matahari belah kanan, belah kiri bulan, aku takkan tinggalkan dakwah ni. Ini kan pula dengan harta, pangkat dan wanita ni. Minta maaf lah. Okay adik-adik? Okay, begitulah. Kemudian kita tengok kompromi yang kelima. Yang kelima, kompromi. Meminta Rasulullah agar bertolak ansur mengamalkan ajaran Islam. Dan ajaran mereka secara bersilih ganti. Bersilih ganti adik-adik. Hal ini dirakamkan di dalam surah Al-Kafirun ayat 1 hingga A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Untukmu agamamu dan bagiku agamaku. Inilah ayat daripada surah Al-Kafirun adik-adik. Surah Al-Kafirun yang menceritakan tentang kompromi. Kompromi iaitu meminta Rasulullah SAW bertolak ansur mengamalkan ajaran Islam dan ajaran mereka secara bersilih ganti. Tidak mungkin. Ayat ini turun dan menegaskan di hujung ayat ini, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. No, tiada kompromi. Okey, yang keenam, permulaan. Yang keenam, pemulauan. Pemulauan ya adik-adik, memulaukan Nabi, keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib serta orang-orang Islam dengan memutuskan secara bentuk perhubungan dengan mereka. Tiada lagi perkahwinan, tiada lagi saluran makanan, tiada lagi apa-apa hubungan kekeluargaan. Putus. Ni pemulauan yang sangat dahsyat, sehinggakan Nabi dan para umat Islam pada waktu tu hanya makan daun-daun kering dan kulit-kulit binatang. Sangat dahsyat dia adik. Allahu Akbar. Inilah pemulauan dia.
Kemudian yang ketujuh, ancaman bunuh. Ancaman bunuh ini iaitu mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga turun wahyu untuk Nabi berhijrah. Adik-adik boleh tengok di Spektrum Ilmu, pembesar Quraisy berkumpul di Darun Nadwah dan memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cadangan membunuh Nabi datang daripada Abu Jahal. Abu Jahal yang tikam kemaluan Sumayyah tadi, wanita pertama syahid tadi. Okay, adik, habislah 7 bentuk penentangan yang dilakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang lain. Okey, kita tengok seterusnya adik-adik, keadaan masyarakat Arab setelah menerima dakwah Rasulullah. Selepas dapat dakwah ni, ada sebahagian besar yang mendapat dakwah ni. Apa berlaku kepada masyarakat Arab? Akidah. Dari sudut akidah, apa berlaku? Meninggalkan kepercayaan syirik kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas adik-adik, daripada mereka menyembah berbilang-bilangnya Tuhan mereka, daripada berhala yang banyak itu, mereka terus mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang disembah dan menjadi tempat mengharap sesuatu hajat. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, akhlak. Akhlak iaitu mereka meninggalkan akhlak yang keji. Kita tahu ada akhlak mazmumah, antaranya membunuh anak perempuan. Ini akhlak-akhlak buruk ni, kan? Semuanya hilang begitu sahaja apabila akhlak ini masuk ke dalam hati mereka. Okey, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka meninggalkan akhlak yang keji kepada berakhlak mulia dengan menjaga hubungan yang baik dan harmoni dengan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Kemudian menghapuskan semangat perkauman dan mewujudkan persaudaraan yang menjadikan umat Islam saling menghormati dan berkasih sayang. Semangat perkauman hilang begitu saja. Itu yang cantiknya bila Islam masuk ke dalam hati kita, adik-adik. Tiada lagi kesombongan, tiada lagi orang kata apa, tindas menindas dan sebagainya. Yang ketiga, syariat. Bila Islam masuk ke dalam jiwa orang-orang yang disampaikan dakwah ini, hidup berlandaskan panduan. Panduan apa yang kita pegang? Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum yang diamalkan ini memelihara hak individu dan masyarakat. Jadi semua jadi tenteram, semua jadi aman, sebab ia daripada Allah, yang memang Allah kalau dia suruh kita buat sesuatu, ia adalah kebaikan untuk kita dan dituntun pula oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita nak adik-adik, inilah syariat yang paling sempurna untuk kebaikan kita bersama, insya-Allah. Okey, itu yang ketiga. Kita tengok faktor kejayaan dakwah Rasulullah SAW. Ada 4 faktor kejayaan dakwah Rasulullah SAW ni. Kita tengok je, Ustaz Mi baca dan kita cuba faham, insya-Allah. Yang pertama, keunggulan akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah mempunyai akhlak yang tinggi dan terpuji hingga mendapat gelaran Al-Amin. Ni, Nabi dia ada sifat ni lah yang menyebabkan orang tertarik dengan Nabi. Cerita banyak adik-adik. Cerita banyak. Okay, kemudian sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu jujur, kepribadian yang unggul dan menjadikan masyarakat Arab tertarik kepada seruan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Antara kisah yang agak popular juga adik-adik, orang ni selalu dia baling najis kat Nabi kan. Nabi lalu kat lorong-lorong, mesti dia baling najis. Tapi satu hari Nabi lalu juga kat lorong tu, tak ada lagi najis yang dibaling. Nabi heran. Lalu dia tanya orang lain, rupa-rupanya orang tu sakit. Apa akhlak Nabi waktu ni? Nabi menziarahi orang sakit. Allahu akbar. Nabi pergi pada dia ketika orang lain tak datang jenguk dia, tak datang lawat dia, Nabi datang dengan makanan menjenguk dia. Allahu akbar. Last sekali orang itu masuk Islam, adik. Tu di antara salah satu yang banyak sangat-sangat kalau kita kaji tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang kedua, keadilan dan persamaan dalam Islam. Ajaran Islam membawa keamanan dan kesejahteraan. Ya, bila kita dah bawakan syariat Islam dalam kehidupan kita, dia akan bawa keamanan dan kesejahteraan. Sebagai contoh, keadilan dan persaudaraan dalam Islam dapat memelihara hak setiap individu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kebijaksanaan Rasulullah SAW. Ini kita kena contohi. Baik dalam dakwah, dalam hal-hal yang besar, kena ikut macam Nabi Muhammad SAW.
Apa dia? Baginda sentiasa berfikiran positif dan yakin dengan kejayaan Islam. Ni. Fikiran positif, tak ada putus asa. Aku boleh buat, aku boleh buat, aku boleh buat. Dan yakin dengan kejayaan Islam. Islam yang Allah Ta'ala suruh pasti berjaya. Kalau kita buat untuk Islam, bantu agama Allah, pasti berjaya. Baginda berdakwah secara teratur dan berstrategi. Bukan dengan orang kata apa? Orang kata apa? Terus buat je dah. Dia akan susun secara teratur dan berstrategi. Kebijaksanaan strategi Rasulullah berjaya menjadikan Islam berkembang dengan sempurna. Dia step by step. Firman Allah bersulit dulu, kemudian terang-terangan. Kerabat dulu, lepas kerabat barulah orang awam. Oh, itu strategi adik-adik. Strategi inilah yang membawa kepada berkembangnya Islam dengan sempurna. Yang keempat, semangat jihad yang tinggi. Semangat jihad yang tinggi ini bersungguh-sungguh dalam menyampaikan dakwah. Jihad yang tinggi. Umat Islam mempunyai keyakinan dan semangat jihad yang tinggi. Mereka sangat yakin kepada Allah dan hari akhirat, menyebabkan mereka sanggup menghadapi pelbagai rintangan untuk mempertahankan akidah. Sampai yang mati pun ada untuk mempertahankan akidah Islam ini. Sampai yang mati pun ada dalam nak menyampaikan dakwah Islam ini. Kerana apa? Kerana semangat jihad yang tinggi. Kerana apa? Kerana mengejar akhirat, iaitu syurga yang kekal abadi. Allahu Akbar. Nampak adik? Cantik. Iktibar. Ni habis dah adik. Yang terakhir, iktibar daripada dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, kewajipan berdakwah. Umat Islam mestilah berdakwah kerana dakwah ialah sunnah Rasulullah SAW. Tugas ini perlu dilaksanakan secara bersungguh-sungguh agar Islam tersebar di seluruh alam. Ni kewajipan berdakwah, ni semua orang kena buat. Nabi sebut apa? Adik-adik boleh tengok di Spektrum Ilmu. Daripada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu an. Kata dia apa? Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Ni riwayat Bukhari. Maksudnya, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Ni dakwah. Menunjukkan apa? Dakwah ini adalah sunnah Nabi yang disuruh oleh Nabi. Walaupun sepotong ayat benda baik datang daripada Nabi, sampaikanlah. Walaupun sepotong ayat daripada Quran datang daripada Allah, sampaikanlah. Pendek kata, jumpa siapa pun, sampaikanlah. Ini kewajipan berdakwah. Yang kedua, menunjukkan tauladan yang baik. Teladan yang baik, iaitu umat Islam mesti menunjukkan contoh teladan yang baik. Kerana cara ini menunjukkan dakwah yang paling berkesan. Orang takkan tengok sangat orang yang bercakap. Cakap pandai, orang pergi cakap pandai, buat belum tentu. Nampak? Ni, pepatah Arab ada bagi tahu. Pepatah Arab menyatakan, tengok dalam Spektrum Ilmu, pepatah Arab menyatakan, ada menyatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Maksudnya, teladan lebih berkesan daripada ucapan. Teladan lebih berkesan daripada ucapan. Menunjukkan apa? Teladan itu, bila kita tunjuk pada orang untuk dicontohi oleh orang, itu lebih berkesan daripada cakap banyak tapi tak buat. Nampak tadi? Ya, begitu. Kemudian seterusnya, memulakan dakwah kepada anggota keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Ta'ala firman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah. Okey, jadi menunjukkan apa? Setiap umat Islam bertanggungjawab menyelamatkan anggota keluarga. Dakwah ni mula dengan keluarga dulu. Keluarga dulu. Sampaikan agama dengan keluarga dulu. Buka buku-buku hadis, baca dengan keluarga dulu. Buka Quran, baca tafsir Quran dulu. Buat yang tu dulu dengan keluarga. Kita selamatkan keluarga kita dulu daripada kekufuran dan kemaksiatan. Nampak dia kata apa? Daripada kekufuran dan kemaksiatan. Oleh itu, dakwah mesti bermula daripada rumah sendiri sebelum kepada masyarakat. Rumah dulu, lepas itu baru pergi masyarakat. Ni nanti pergi masyarakat dulu, rumah tak dijaga, last sekali anak beranak jadi masalah. Kita baik orang, anak sendiri masalah. Itu hari akhirat nak dipertanggungjawabkan pula dari hadapan Allah. Itu yang kita takut. Baik, yang keempat, merancang strategi dalam dakwah. Ini adalah satu perkara penting. Dalam nak buat hal-hal yang besar, kita perlu ada strategi dalam dakwah. Dalam nak mengambil peperiksaan yang besar, SPM, STPM, itu semua hal-hal yang besar, perlu ada strategi. Macam itulah juga Nabi Muhammad SAW, dia nak mulakan hal yang besar ini, iaitu dakwah yang nak disampaikan ini, perlu ada strategi.
Pak dia kata apa? Berdakwah pula dilakukan secara terancang dan berstrategi, dan bukannya mengharapkan perkara luar biasa berlaku supaya mendapat hasil lebih baik. Minta maaflah perkara luar biasa akan berlaku selagi mana kita tidak berusaha. Dah berusaha, kita tawakal, insya-Allah kita akan nampak perkara luar biasa akan berlaku. Nampak Dedek? Cantik. Alhamdulillah Dedek, setelah lama juga kita bincang ni, alhamdulillah selesailah subjek kita pada hari ini, pendidikan Islam, iaitu terbitnya Fajar Dakwah. Jadi adik-adik jangan lupa jawab 25 soalan kuis di deskripsi. Sediakan yang disediakan untuk adik-adik. Tekan link dan jawab semua soalan yang Ustaz Mi buat untuk adik-adik. Jangan lupa adik-adik subscribe channel Ustaz Mi supaya satu hari nanti ataupun akan datang video Ustaz Mi akan ditemui oleh adik-adik dan kita berjumpa lagi untuk belajar tentang agama kita, insya-Allah. Tahniah semua adik-adik. Lama dapat kita berjumpa pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.